Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa man nasarahu wa wala. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan limpahan kurnia rahmatnya pada malam yang berbahagia ni kita menyambung kembali perkongsian kita dan mari sama-sama kita mulakan dengan Asma'un Nabi. اللهم صل وسلم وبارك عليه. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه المرتضى وعلى أمته المجتبى. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد المصطفى محمد أحمد حميد محمود أحيد واحد معين حاشر عاقب طه ياسين طاهر مطهر طيب سيد رسول نبي رسول رحمة كوسم جميع مكتف مقفي رسول ملاحم رسول راحة كمل إكليل مدثير مزمل عبد الله حبيب الله صفي الله نجي الله كليم الله خاتم الرسل خاتم الأنبياء محيي منجي مذاكر ناصر منصور نبي رحمة نبي التوبة حارس عليكم معلوم شهير شهيد شهيد مشهود بشير مبشر نذير. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه المرتضى وعلى أمته المجتبى. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد المصطفى صاحب البرهان صاحب البيان فصح لسان مطهر جناني رؤوف رحيم أذن خيرين صحيح إسلام سيد الكونين عين النعيم عين الغرور سعد الله سعد الخلق خاتب الأمم عالم الهدى كاشف الكراب رافع الرتاب عز العربي صاحب الفرج أسماء النبي صلوا عليه وعلى آله وأصحابه. اللهم صل وسلم وبارك عليه. Alhamdulillah, syukur Allah Subhanahu wa taala pada malam yang berbahagia ini sama-sama dapat kita menyambung perkongsian kita. Apa khabar semua? Selamat penonton, para nurtizen. Bulan Ramadan jadi nurtizen, nampak baik sikit lah ya. Netizen nasi entamnya nurtizen, baik sikit para nurtizen sekalian. So malam ini kita ada penampilan khas, iaitu dengan siapa kenal, iaitu DJ Sufyan ataupun dikenali dengan DJ Pian. Okey, jom kita. Okey. Kita sedang waiting, okey, untuk DJ. Okey. Okey. Assalamualaikum. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabari? Alah, orang suara seorang tuak saiki lah. Dengar suara kita? Apa dengar? Ini macam ni nak kena, ni nak kena cakap jauh ke apa ni?
Alhamdulillah. Ni nak kena ngomong Jawa apa ngomong apa lagi? Alhamdulillah. Okey, okey. Okey, tajuk kita malam ni ada yang tanya tadi adalah mengenai pengalaman DJ Pian sendiri mengenai benda-benda berkaitan dengan amal maksudnya Ya, operasi operasi kemanusiaan. Mungkin DJ Pian boleh kongsikan sikit mengenai pengalaman-pengalaman. Ya Allah, kami tadi patutnya Ustaz seorang pun tak apa, kami terhibur dengan apa Asmaul Nabi Ustaz live lagi. Masya Allah. Kan, subhanallah. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Ustaz Muhammad Al-Amin yang kami kasihi dan selalu didoakan kekuatan, kesihatan, barakah insya-Allah untuk ilmunya tu. Terima kasih Ustaz sebab apa jemput-jemput kita datang sini. datang rumah. Rumah ya. Okey, baik. Oh, Okey, dan kata suara saya slow je. Saya kuatkan sikit, agak dengar tak? Dengar tak suara saya ke slow? Mungkin sebab Ustaz tak pakai earphone kan? Sebab bila suara Ana keluar, dia akan slowkan suara Ustaz sebab dia tak nak suara Ana tu jadi ribut. Okey. Kita pakai earphone juga. Boleh? Earphone juga. Nampak comel sikit Ustaz pakai earphone. Nak ceritanya kita ada juga tu. Ada. Nanti Ustaz kat sebelah tu apa tak ada, capai aja semua ada. Kat depan tu pun ada ni apa lampu studio tu. Kat IKIM pun tak ada lampu studio macam Ustaz. Masya-Allah, baik. Allahu akbar. Okey, sekejap. Ya, sekejap. Boleh? Sambil-sambil. Tak apa. Okey. Sekarang dengar? Oh, dengar. Jelas dengar. Jelas kan? Alhamdulillah. Tu yang Ana pun jadi macam tu baru ni dengan PU Azman bila kita tak pakai earphone, bila kita live, seorang tu punya suara keluar kat speaker juga sebelah mic kan. So dia slowkan supaya tak tergelar. Tapi okey, malam ni okey lah, alhamdulillah. Alhamdulillah. Terima kasih lah Ustaz. So jadi mungkin boleh kita kongsikan mengenai pengalaman DJ Pian untuk menyertai misi-misi kemanusiaan, insya-Allah. Masya-Allah. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Ini tajuk ni sebenarnya sangat sesuai untuk kita bincang bulan Ramadan Ustaz. Sekejap lagi mungkin Ustaz akan cerita lebih lanjut lah. Macam mana kita nak tambahkan amal, nak tambahkan kualiti puasa kita. Cuma nak cerita sikit pengalaman kami dengan sebelum ni beberapa kali juga pernah dibawa kalau yang pertama tu 2013 pergi ke Gaza, Palestin dengan Masya-Allah. Masa tu Aman Palestin dengan Usra Fitrah. Masa tu dengan Siti Nurdiana, dengan Diana Amir, dengan Hadiza Hilmi. Semua ramai lagi lah kawan-kawan Zoe semua tu pergi ke sana untuk jumpa saudara-saudara kat Gaza, Palestin. Masa tu Ana pun memang kita memang macam tak jangka lah boleh terpilih juga dapat pergi tu Ustaz. Tapi itu satu 2013. Lepas tu 2017 alhamdulillah dapat pergi ke Andalusia, Spanyol sebab kita bantu misi A Tile for Seville. Kan diorang nak buat masjid dekat Seville Spanyol kan. Yang itu masa tu ada El Faiza Ulhal, Irma Hasmi, Faizal Tahir semualah. Tapi awal sikit dulu 1998, masa tu tak keluar negara lah sebab budak sekolah lagi kan. Masa tu kita orang buat rakaman album khas untuk Kosovo masa tu. Kan ada Raihan, Rokbani Brothers, Saujana, Nausihat semua tu berkumpul buat album untuk Kosovo. So itu sikit pengalaman. Pengalaman satu secara konklusinya kita tengok bila pergi tempat-tempat saudara-saudara kita ni kan, diorang tak tunjukkan yang diorang sengsara lah Ustaz. Macam mana kan kata, diorang tak cakap pun dekat kita yang kami ni susah, tolonglah kami ni lapar tak. Dia bila sambut kita datang tu Ustaz kan, dia sambut dengan wajah yang sangat tenang, macam tak ada apa-apa, macam tenang aja. So itu yang kita Okey. Okey. Dia jadi macam Dr. Izzah baru ni cerita pasal Palestin, pasal Gaza, habis. Habis. Okey, jadi macam dengan Dr. Izzah baru ni.
Okey. Okey, ada? Ada? Ya, ya. Okey, oh hilang Okey. So, kita tunggu maknanya DJ Pian masuk balik. Cakap pasal Yahudi je baik jadi malah hari tu ingat tak kita dengan apa nama? Dengan Dr. Izhar kan? Jadi benda yang sama juga. Okey. So, kita tengok jap. Ada tak DJ Pian bersama kita? Okey, ada. Sudah ada. Sekejap. Oh, sekejap. Sekejap. Okey, kita waiting. Kita menunggu. Bawah. Assalamualaikum. Jadi macam apa? Jadi macam dengan Dr. Izzah baru ni. Cerita pasal Yahudi je. Habis hilang terus. Oh. So, kita So, dengar tak? panggil. Dengar. Connecting? Oh, saya pula. Okey. Okey, saya dengar. Okey, nampaknya. Okey, kita cerita pasal Spain lah. Kita cerita pasal Spain lah. Kita jangan cerita pasal sana dulu. Kita cerita pasal Spain. Nampaknya jadi balik macam mana apa nama yang dengan Dr. Izhar tu. Masya Allah. Okey. Jadi so okey. Okey, apa khabar semua? Okey. Diorang dapat dah, ialah betul lah macam tu okey. So kita sedang menunggu DJ Fian masuk. Okey. Okey, ada tak? Ada, belum ada lagi nampaknya. Belum ada lagi cerita pasal Baghdad lah. Cerita pasal Baghdad lah. Lagi bagus. Okey. Ada. Okey. So nanti saya nak cerita mengenai mana keadaan Spain cerita Spain. Jadi DJ Pian ada pengalaman ke Spain. So kita cerita sikit sejarah macam mana Islam di Spain, Islam di Spanyol Okey. So sebelum sambil DJ Wak Pian masuk balik. So okey, sudah. Kita akan cerita mengenai Spain sejarah Spain. Okey. Okey. Assalamualaikum Ustaz. Dengar. Alhamdulillah. Sebelum ni pernah ni ke? Pernah ni? Pernah sangkut ke? Pernah. Jenis bercakap seorang. Ustaz pun cakap seorang. Sebelum ni pernah? Ada juga sangkut-sangkut hilang dari pandangan apa semua. Tambah lagi kalau buat macam Ustaz buat ni dekat Facebook, YouTube dengan Instagram. Okey. Lepas tu tambah pula si Pian ni cakap laju, datanya banyak. Tapi okey kau insya-Allah doakan. Amin insya-Allah. Atau lagi cerita pasal bla-bla sana tu. Bla-bla. Bla situ yang memang lain dia habis. Tu yang ada yang komen dia kata ini Zionis punya kerja ni, disangkutkan kita ni Ustaz. Okey, alang-alang kita DJ Pian dah cerita mengenai maknanya pernah pergi ke Spain dalam buat masjid. Mungkin saya nak kongsikan sikit mengenai Spain sejarah Spain kan. Okey, Spain tombang, maknanya Spain datang, mula Islam datang ke Spain pada zaman maknanya tabi'in, iaitu Tariq bin Ziyad. Kalau kita dengar nama Tariq bin Ziyad. Kemudian berterusan selama hampir 700 tahun dan tombang pada 1492. 1492 maka Reconquista, maknanya kerajaan Kristian berjaya menawan kembali Andalusia, dan ketika itu raja terakhir iaitu Abu Abdul dipaksa untuk sign 5 perjanjian. Okey, perjanjian pertama, orang Islam kena keluar daripada Spain. Yang kedua, kalau tak nak keluar, kena masuk Kristian. Yang ketiga, kalau tak nak masuk Kristian, kena bunuh. Yang keempat, kalau tak nak kena bunuh, maka nak pergi duduk dekat Sierra Nevada. Sierra Nevada ni maknanya satu gunung yang
setahun tu salji hampir mustahil orang boleh duduk. Kan? Maknanya kena keluar dari Spain, kalau tidak kena bunuh, kalau tak masuk Kristian, kalau tak maknanya Sirah Nevada. Dan yang kelimanya, orang Islam tak boleh balik ke Spain. Tak boleh balik ke Spain. Jadi ketika itu Abu Abdul dia sign perjanjian 1, 2, 3, 4, tapi dia tak sign yang kelima. Dia tak sign yang orang Islam tak boleh balik, dia tak sign yang kelima. Jadi waktu tu Raja Spain yang dapat mengalahkan Andalusia kata, tak apalah, dia orang ni semua dah kalah loser, dia takkan boleh punya kan. Dia tak datang balik dia. Tak datang balik punya lah. So maknanya dia terima dengan tak sign yang kelima. Okey. Takdir Allah Subhanahu Wa Taala ketika Spanyol telah menjadi negara merdeka, pada 1975 mereka minta untuk buat masjid. Kan? Mana orang Islam buat untuk masjid. Jadi kerajaan Spain tak bagi. Tak bagi. Kan akhirnya mereka fight dalam mahkamah semuanya. Akhirnya mereka buka perjanjian lama. Mereka tengok Abu Abdul tidak sign yang kelima. Dan orang Islam menang pada 1985 untuk buat masjid. Masjid yang pertama dapat dibuat balik adalah dekat Granada. Ya. Kan? Dan Sevilla pernah azan kat situ, Ustaz. Masya-Allah. Pernah azan asar kat situ, masya-Allah, masya-Allah. Okey, mungkin boleh cerita pengalaman ketika maknanya berusaha untuk buat masjid di Sevilla tu. Boleh? Silakan. Okey, nama usaha ni dah dimulakan sebenarnya dikatakan diorang ni memang saudara mara, ada salah silah lah antara yang buat yang bina masjid pertama di Granada tu. Katanya Granada tu pun, masjid tu pun asalnya dibina di situ pun asalnya tempat tu tak ada apa-apa dulu sebab dia bertentang dengan Alhambra. Kerajaan pun bagi tanah tu dulu memang kosong, katanya memang tempat lorong hitam, macam tu lah, tempat gelap lah. Lepas tu bila diorang buat, kena ada syarat, ke belakang tu kena ada compound supaya orang ramai, turis yang bukan Islam pun boleh datang situ tengok keindahan Alhambra dari situ. Macam tu lah, adalah syarat-syarat dia. So sampai sekarang. So yang Sevilla ni pun dia ada susul galuh salah silah keluarganya yang mana membawa misi nak bawa ke Sevilla, sebab kat Sevilla pun ada satu masjid kan. Ya, betul. Yang dibina kat situ, menara lah Giralda tu pun yang dibina kan. 1 kilometer 100 meter tinggi, 1 kilometer pula tinggi. Tingginya sangat tinggi. Lepas tu kan 1 kilometer tinggi Ustaz, nanti kecek balik 1 kilometer tinggi tu menara Zamzam, apa tu, Mekah. 1 meter. 1 meter kan. Yang tepi, yang depan berhadapan dengan laut kan. Ya, yang dari kembar, yang ada kembar di dekat Maghribi tu. Itulah. Ustaz tanya dan aku lupa fakta. Tapi itulah, kat situlah dulu, maknanya dalam sejarah dah pernah ada masjid. Dan bila kita duduk kat Alhambra tu, Granada tu Ustaz pun, kalau tengok keliling dia kan, bangunan-bangunan, binaan-binaan dekat sekitar Alhambra, Masjid Granada tu, macam bangunan masjid, macam bentuk-bentuk binaan Islam semua kan. So nak kata dulu Islam pernah sangat gemilang kat situ. So usaha dekat Sevilla ni pun usaha untuk mengembalikan apa yang Ustaz sebut tadi yang dimulakan di Granada tu. Dan sekarang ni diorang ada surau je, musola je dekat Sevilla tu. Dekat saya. So itulah, insya-Allah tanahnya dah ada, tapaknya. Dan diorang tak boleh bina guna nama masjid kan. Diorang kena guna nama community center. Betul. So kat situ ada macam-macam pusat aktiviti, ada parking, ada bazar dan sebagainya lah. Macam itulah, insya-Allah. Masya-Allah. Kenapa tak gelak? Saya suka cerita-cerita pasal sejarah. Apa pengalaman tak boleh lupa, maknanya ketika maknanya berurusan dengan orang sana, orang Spain. Orang sana handsome, cantik, yang lelaki handsome, yang perempuan cantik jelita. Kenapa? Itu mungkin Ustaz boleh cerita kot asal usul dia orang apa semua kan. Dan yang best, yang paling tak boleh lupa ialah bila kita ke Cordova. Di Masjid Cordova tu kan dekat sebesar-besar binaan tu, kalau pelancong yang masuk dalam tu, dia punya tumpuan fokus dia, dia nak tengok mihrab asal Masjid Cordova tu yang masih lagi kiranya tersegang indah, cantik, lighting dia cantik. And then bila duduk situ, masya-Allah, rasa nak nangis je rasa Ustaz. Sebab apa? Betul. Macam
Macam kat situlah dulu para alim ulama semua pernah Betul. pernah solat kat situ kan. So sekarang tak boleh nak dirikan solat. Jadi itu yang paling memberi kesan lah. Sebab tu kita rasa kita kena bantu untuk sahabat-sahabat saudara kita buat masjid dekat Sofia, Sepanyol. Dan sebenarnya bila kita pergi ke masjid di maknanya di Spanyol tu yang telah diubah menjadi gereja, telah diubah menjadi muzium kan. So maksudnya kesedihan tu kita rasa dan rasalah macam mana sebenarnya perpecahan yang menyebabkan orang Islam tu jadi lemah kan. Jadi saya sebenarnya DJPN dan sedang penonton sekalian kan, saya pernah tanya Imam Masjid Al-Aqsa. Saya dekat Masjid Al-Aqsa tu dia ada satu perkataan dituliskan Masjid Al-Aqsa tu. Perkataan tu adalah innallaha anzala al-Quran yuqawwina. Maknanya Allah menurunkan Quran untuk menguatkan kita. Menguatkan kita, bukan melemahkan kita. Ayat tu dekat Masjid Al-Aqsa. Nak masuk Masjid Al-Aqsa kan. Jadi saya tanya Imam Al-Aqsa, saya kata, Imam, aku nak tanya sikit lah. Saya dengan Imam Al-Aqsa agak rapat. Kenapa engkau, maknanya ayat tu sebut, maknanya ayat tu kata-kata hikmah kan. Maknanya Quran ni diturunkan untuk menguatkan kita, bukan untuk melemahkan kita. Tapi kenapa umat Islam yang lemah? Umat Islam yang maknanya berpecah, umat Islam yang bergaduh sana, bergaduh sini. Jadi Imam Al-Aqsa kata apa? Dia kata sebenarnya Quran ni diturunkan untuk menguatkan kita. Jadi orang Islam ni sebenarnya dia memang kuat, tapi secara individu. Sebab tu orang Islam ni sebab dia sama-sama kuat, dia suka bergaduh. Jadi dia kena dipimpin. Dia sebab semua Allah kelas, aku semua takut pada Allah, dia tak takut pada manusia pun. Jadi dia suka bergaduh. Jadi sebab itu umat Islam perlu dipimpin oleh satu orang yang super hebat. Sebab itu dalam sistem mana Islam yang agak maknanya dipakai dulu adalah khalifah kan. Sebab maknanya antara umat Islam kalau dia akan sebab dia sama-sama kuat. Dia tak boleh. Jiwa dia sekali kuat. Jiwa dia kuat, dia tak takut, dia semua cinta kematian, cinta akhirat. Maknanya sebab tu dia Ustaz, ini cerita tentang orang Arab saja ke ataupun orang Islam secara general? Kalau orang Islam saya general. Macam orang Islam saya general. Saya kan DJPN saya pernah di-train maknanya sebelum saya jadi instructor diving, technical diving kan, instructor technical diving, saya pernah masuk ke gua. Gua tu dalam dia pakai rebreather dia bukan biasa cara. Dia panggil sistem rebreather. Dalam gua tu 30 meter, kemudian penetration dia kalau ikut situ dekat lebih 1 kilometer. 1 kilometer. Instructor yang train saya depan, dekat belakang. Saya masuk dah lebih setengah kilometer tau. 30 meter dalam, 500 meter dah ke depan. Dia yang ajak saya balik. Dah cukup, jom kita patah balik. Kenapa? Maknanya saya berperasan, dia instructor yang maknanya taraf dunia, tapi dia sudut keberanian, kita orang Islam lagi berani. Dan nak kata ustaz lebih berani daripada dia lah. Saya nak ceritanya, bila kita kata orang Islam ni bila aku tawakal kepada kau ya Allah, khalas, kita tak rasa takut dah waktu tu. Kita pergi, dia yang dah patah balik. Kan? Sebab tu maknanya Islam, maknanya Allah turunkan Quran untuk menguatkan kita. Jadi oleh kerana orang Islam semua kuat, jadi maknanya dia mudah untuk, maknanya dia tak takut sama manusia, jadi dia mudah bercakaran. Sebab tu kita kena cerita tajuk kita kemanusiaan. Dia kalau seorang manusia, dua orang macam kita manusia. Dia kena besar dan ramai baru jadi kemanusiaan, Ustaz kan? Betul. Tapi itu maknanya kita kena belajar banyak. Macam Ustaz sendiri, Ustaz yang kalau pergi Aqsa itulah teringin sangat nak pergi Aqsa sebenarnya. Bila entah nak pergi Aqsa dengan Ustaz Amin ni entah. Kan? Boleh insya-Allah. Kan? Dan bila Ustaz pun pergi Aqsa pun dapat bantu macam iftar, lepas tu ada bantuan makanan untuk diorang juga kan. Kita ada apa respon diorang bila dapat bantuan daripada kita orang Malaysia, sumbangan orang Malaysia, Ustaz? Macam yang DJPN sebut sama je. Sebab tu saya lebih memahami mana ayat Quran yang Allah sebut wa fi amwalihim haqqul lis-sa'il wal mahrum. Dalam harta mereka tu ada orang yang meminta, ada orang tak meminta. Kadang-kadang memang dia tak minta-minta pun, tapi kita bagi tu dia punya
menghargai tu, Syukur. Masya Allah. Dia bersyukur tu, Masya Allah. Sampai kita pun jadi macam terharu lah kan. Tapi dia tak minta pun. Itu Allah SWT, maknanya harta kamu ada bagian zakat, ada bagian apa, maknanya kamu maknanya agihkan. Agihkan lah. So Jadi diorang ada kira happy lah dapat tu kan. Sebab tu itu kita orang heran juga. Saya heran jugalah bila ke Gaza Palestin kan, kita tahu diorang susah. Diorang macam ada kes betul. yang apa, keluarga dah terlantar kena bom. Betul. Rumah tak ada elektrik, tak ada air, sewa tak boleh nak bayar. Ubat Betul. terpaksa makan ubat yang apa nama? Ubat yang dah expire kan. Tapi Masya Allah. diorang bila nampak kita datang, tak tahulah. Diorang ni actually diorang cover ke apa bila orang luar datang, ataupun memang itulah diorang redha dengan apa yang Allah uji. Ija pun tengok juga ni Ustaz, dia kata nanti nak live dengan Ustaz jugalah, Nur Heliza Helmi. Boleh. Boleh. Buat apa yang keluar dululah, biar Ija yang gantilah. Dia bukan boleh ni ke? Bukan boleh berapa orang Instagram ke? dua. Instagram dua. Instagram 2 je. Sabar Ya ya Allah. Ija, sabar ya. Lepas tu ada juga yang ada siapa yang kata ni, kata suruh Ustaz dengan Ustaz Abid Liu pula lepas ni. Amboi. Mata dah sama dah. Masa dah sama. Tapi itulah. Okey Ustaz, saya nak caras sekejap Ustaz punya live ni sebab tajuk kita tentang kemanusiaan. Saya rasa macam saya tak banyak tempat pergi pun berbanding dengan Ustaz sendiri. Sebab Ustaz sendiri sekali pergi tu, macam Ija tu nak cerita 2013 kita orang pergi ke Gaza tu. Dia serampang dua mata. Dia pergi sekali pergi buat shooting video klip untuk La Tahzan dia tu. So habis semua kawan-kawan ditarik jadi model video klip dia. Nampak? Si Pian masa tu duduk belakang-belakang dia je, jadi pokok, jadi backdrop kan. Tapi macam Ustaz sendiri pun ada yang Ustaz pergi satu tempat ni Ustaz bukan buat satu benda je, macam contoh bawa jemaah saja, tapi ada 2-3 benda. Macam mana Ustaz preparation Ustaz nak buat benda-benda macam tu, kemanusiaan yang manfaat ni? Sebenarnya kalau macam kita hantar ke Palestin, sebab tu dalam hadis pun Nabi sebut mana ista'inu bil kitman, kamu tolonglah dengan keadaan yang senyap-senyap. So jadi maknanya dengan keadaan senyap. So kadang-kadang, sebab tu kadang-kadang saya tak setuju kalau katakan khususnya di Palestin, maknanya sebelum tu kadang kita terlalu war-warkan. Jadi maknanya pihak Yahudi dia tak suka dan dia akan blok lah kan. Kan. Dan juga kadang-kadang macam khusus di Al-Aqsa kan, ada setengah-setengah yang orang dah start buat juga untuk Al-Aqsa, tapi dia tak faham environment di sana. Mereka bawa bantuan, kemudian serah ke imam, kemudian ambil gambar dengan imam, kemudian mereka sebar dekat FB. Jadi yang kesiannya adalah orang yang terima duit tu. Jadi dia tak blurkan muka. Dia tak blurkan muka. Jadi maksudnya orang maksudnya dia bagi, dan dia tu kata Allah tahu niat kita kan. Maksudnya sebab tu kalau kita tengok dengan izin Allah, saya tak pernah di Palestin tak pernah ada satu gambar pun. Maknanya simpanan saya ada. Orang nak datang nak tengok kat saya ada. Tapi untuk di Palestin tak pernah untuk kita paparkan kat mana-mana, tayangkan dekat mana-mana. Sebab apa? Kesian kat orang yang terima. Dia akan digeledah rumah dia, maknanya memang dia akan disusahkan. Itu yang sekarang ni Imam Satu Al-Aqsa, Syekh Yusuf Abu Sunainah kan. Maksudnya kesian kat dia sebab ada rombongan lain datang bawa bantuan. Allah tahu kan. Jadi dia bagi ambil gambar, maknanya sebar ke FB. Jadi rumah imam kena geledah, dia kena macam-macam, kena soal siasat dan sebagainya. Sampai akhirnya dia tak boleh dah nak macam baik-baik orang Malaysia ni. Hatta kalau dengan rombongan saya pun maknanya dia dah macam aku tak boleh dah. Tak boleh sebab orang tak faham. Kan? Jadi saya nasihatkan kalau di tempat lain okey. Di tempat lain okey kan. Tapi kalau di Palestin beza itu. Maknanya kalau kita nak bagi bantuan apa semua, itu kaedah dia. Jangan tayang. Untuk kita internal okey, orang tak percaya nak datang boleh tunjuk gambar, tapi untuk kita sebar tak boleh. Mana kata macam ni Ustaz. Maknanya sebelum kita pergi satu-satu tempat tu, sebab ada juga lokasi-lokasi macam kawan-kawan kita dekat Islamic Relief Malaysia, dia punya ada kawan-kawan ikon kemanusiaan ni, dia pun sebelum ni macam Ustaz Syarizan ada pergi Marawi,
lepas tu ada yang pergi Bosnia, Balkan, ada pergi Afrika semua kan. Sebelum kita pergi satu tempat ni, kita kena macam research dululah dia punya uruf ataupun budaya tempat tu macam mana. Maknanya kalau nak bagi sumbangan, ada cara dia Ustaz Sebenarnya ada satu institusi kat Malaysia, satu institusi kat Malaysia, dia datang kat saya lah. Maknanya dia dah rancang dan board dia semua dah meluluskan untuk satu amount yang besar untuk ke Al-Aqsa. Kan? Tapi dia nak dua-dua, maksudnya dia nak bagi dan dia nak juga macam maknanya ambil gambar dan cerita kat orang ini dah apa yang dia buat. So saya kata tempat lain mungkin boleh, Al-Aqsa ni kita takkan dapat dua-dua. Kita takkan dapat bagi bantuan dan publicity takkan dapat. Sebab apa? Kalau kita publicity, takut pertama bantuan kita disekat. Yang keduanya takut apa? Takut orang yang dapat tu kesian kat dia. Orang yang dapat tu macam dia akan ada kesan rumah dia. Jadi siapa-siapa yang mungkin maknanya nak ketuk ke sana, maknanya itu nasihat saya lah. Terutama dekat Al-Aqsa. Di Gaza beza keadaan dia. Mana Gaza tu dia boleh, sebab tu memang dah area orang Islam kebanyakan dia. Itu ceritanya. Baguslah Ustaz guna istilah nurtizen ni. Ramai yang komen kan. Dia macam komen Nur bercahaya je rasa wajah Ustaz tu. Ustaz lah yang kami CPI ni macam ni lah muka tempe ni. Tapi bagus komen semua. Ni macam teratak jingga salju. Dia kata Assalamualaikum Ustaz Amin. Semoga semua nurtizen dapat syurga insya-Allah. Amin. Seronok baca. Ni saya tengok netizen ni kan. Netizen kan suka hantam lah, maki lah, itulah. Kata, kita tukarlah nama dia Nurtizen, jadi doa jadi baik sikit. Betul. Nurtizen. Betul Ustaz. Nanti hari Isnin kita masuk konti, kita cerita istilah ni. Ustaz perkenalkan Nurtizen. Tapi siapa yang lahar sikit, yang suka komen tu Ustaz, kita cakap nartizen. Boleh tak nartizen? Kita ingatkan dia nartizen. So sebab risau juga kan. Okay, dalam cakap pasal netizen Ustaz dan misi kemanusiaan, macam mana Ustaz kisah mungkin pasal netizen dan orang yang menjalankan misi kemanusiaan. Ada orang pergi jauh-jauh punya susah payah dan sebagainya kan. Orang kata pergi bercuti. Ada orang kata bagi bantu orang miskin susah dan sebagainya. Orang kata ambil kesempatan nak glamour, nak buat kerja lebih daripada jabatan agama. Dah panas ni Ustaz. So, apa pandangan Ustaz tentang apa yang sepatutnya netizen buat bila nampak satu-satu paparan berita tentang misi-misi kemanusiaan? Sebenarnya, saya juga ada pengalaman. Waktu saya mula-mula mengeluarkan HIV Muslim dekat tahun 2009. Sebelum tahun 2009 tak ada rumah HIV Muslim. Jadi sebelum tahun 2009 orang-orang yang penyakit HIV, orang Muslim ni dia orang duduk dekat gereja-gereja. So jadi maknanya asalnya saya dijemput ceramah kat situ. Jadi saya pun pergi. Bila pergi saya tak boleh ni, kita kena keluarkan ni. So saya memang usaha untuk keluarkan. Jadi dulu tak ada IG, tak ada kan, tak ada sangat FB, tak ada sangat. Waktu tu blog. Sharing tak ada. Tak ada. Jadi kita tulis kat blog lah. Saya pun menulis maknanya fakta-fakta macam tu je lah. Dan memang akan ada jabatan yang terasa. Okey. Akan ada jabatan terasa. Maksudnya orang hantar YB kat kawasan situ, orang hantar mungkin jabatan kebajikan, masyarakat dan sebagainya. Tapi saya dah rasa benda tu dah. Saya pernah rasa benda tu. Tiba-tiba jabatan-jabatan ni marah kat kita kan. Tapi sebenarnya dalam buat kebaikan, siapa yang ikhlas dia akan konsisten. Siapa ikhlas dia akan konsisten. So maksudnya maknanya jangan rusing lah. Orang nak kata, nak salah faham lah apa semua. Ikhlaskan niat masing-masing, kita boleh tengok. Sebab keikhlasan ni antaranya Allah jamin benda tu akan kekal dan berterusan. Jadi maknanya macam biasalah orang buat baik kan. Kita ni buat baik pun kena kata, buat jahat pun kena kata. Lebih baik kita dikata dalam keadaan kita buat baik daripada kita dikata dalam keadaan buat jahat. Alamak. Oh, betul. Betul Ustaz, kena kat hidung betul. Maknanya orang kalau nak kata-kata macam-macam lah kan. Mungkin zaman-zaman dulu orang kata-kata ikut tingkap jendela rumah macam tu kan. Kau nak tahu si Muhammad Al-Amin tu macam tu kan. Kat tingkap rumah je.
Sekarang dekat tingkap window internet bagai orang boleh mengata macam-macam. Yang penting Ustaz kata tadi, biar orang kata kita tengah buat kebaikan daripada orang mengata kita buat kejahatan, Ustaz. Amboi, Nur Heliza Helmi ni macam dah tak sabar sangat dah on air dengan Ustaz Amin ni dia siap dia punya tentera-tentera semua duk promote Ija besok lah, Ija besok. Ija, jomlah sekali. Aduh, bila nak jumpa si Heliza Helmi ni. Lepas tu ada orang tanya ni, Heliza Helmi bila nak kahwin? Kenapa? Terbaca soalan pula. Itu memang misi kemanusiaan, betul. Ya, betul. Okay. Ustaz, cerita yang tadi Ustaz kata, Ustaz tulis dekat blog pasal ada pesakit-pesakit HIV yang Ustaz bela bawa buat satu rumah tu. Kat mana Ustaz? Blog mana Ustaz? Ya Allah, rasa berdosa tak pernah baca. Blog saya punya blog ustazamin.com. Alah. Tengok jap. Tengok jap. Type kat Google Ustaz Amin gereja kan, keluarlah cerita waktu tu. Ustaz Amin gereja. Mana kita selamatkan orang di gereja kan, mana keep on dia. Macam kontroversi kat situ lah. Nanti kita cari mana ni? Baik. Okey. Jadi kita. So macam sebab baru ni pun Ustaz ada share juga pasal warga rumah apa nama rumahnya Ustaz? Rumah Darul Ukhwah. Darul Ukhwah tu kan. Macam mana dia orang puasa dan macam mana persepsi masyarakat Ustaz dan Ustaz hadap semua persepsi tu? Okay. So, mula-mula ketika menguruskan rumah HIV ni kan, saya sendiri pun ada stigma. Sebab maknanya waktu tu kajian ataupun maknanya pengwawaran pasal HIV ni sampai orang takut. Sampai orang takut. Saya sebenarnya pun mula-mula datang, salam diorang tu balik mesti nak basuh tangan. Macam, terus dia gatal-gatal. Rasa macam psikologi dia. Saya waktu tu. Tiba-tiba. Macam gatal tangan lah. Tangan kanan sini. Kanan tu ada nak bagi duit. Okay. So masalahnya dua-dua dapat dah keluar terus. Dapat keluar terus. Okay. Lepas tu persepsi jadi bila dah lama-lama dah okey. Jadi bila saya start bawa keluar, masalah dia memang masyarakat lah. Kita cari rumah memang tak kalau orang tahu rumah HIV takkan ada orang sewa lah ya. Sebab dia akan rasa kuman HIV tu, virus tu akan makan dinding dan rumah dinding reput katanya tu. Dah macam anai pula. Dia rasa macam anai. Tak ada orang yang dia tahu rumah untuk HIV, cancel. Tak ada orang yang akan bagi. Jadi maknanya jadi kita berpindah dari satu rumah ke satu rumah. Last kat PJ, saya kata aku penat lah pindah ni kan. Jadi saya ada beli satu tanah untuk niat asalnya adalah untuk anak yatim kita. Jadi umat yatim kita tu dapat beli satu tanah yang lain, suku eka je. So saya kata tak apalah, kita ada duit ke tak ada duit, pandailah. Maknanya mudah-mudahan Allah bantulah. Di situlah mula buatnya maknanya rumah untuk HIV tu. Dan berada di Puchong. Itu mula dia. Memang mencabarlah. Itulah. Itu baru asam terkeluar, asam garamnya nak membangunkan dan menguruskan dan orang HIV ni dia ada empat, siapa yang dah kena HIV dia biasa ada empat. Pertama dia memang dah tak nak hidup dah, macam kena sakit tak nak hidup, dia cuba bunuh diri, makan ubat segenggam, itu yang pertama. Yang keduanya, aku dah kena sakit kan, terus nak jadi baik. Itu yang turun nak baca Quran. Ada ramai rumah saya memula datang kat rumah baca Quran tu macam baca tulisan Cina, tak faham pun. Baca daripada Iqra' 1 tu habis Iqra' 6, habis Quran, khatam Quran, meninggal. Maknanya ada macam tu. Ada yang kedua memang nak jadi baik. Kadang yang ketiganya ada yang maknanya alang-alang aku jahat, biar aku jahat terus. Macam tu, jahat tu, kalau jahat terus. Jadi ada juga yang ketiga. Dan ada yang keempat, kalau kena, dia tak kisah pun. Kena, okey. Tak kisah pun. Habis tak makan ubat? Ubat tak nak? Itu yang kadang tak makan ubat, dia akan drop lah. Drop jatuh, maknanya jatuh ke dunia kesihatan. Tu kadang datang rumah kita duduk dah bedridden lah. Bedridden ni kita terpaksa cebokkan, suapkan makan. Baru ni ada seorang sampai meninggal. Alhamdulillah meninggal kita kan. Sampai masuk angkat kubur pun kita je yang ada ni.
Gitu. Masya Allah, dahsyatnya Ustaz. Habis, mana sekarang dah biasalah kalau ada yang baru datang dekat tempat Ustaz, dekat dalam Luqwah. Dekat rumah Darul Quran ni, kapasiti kita boleh lebih kurang dalam 50 orang lah, 50 orang, 55 orang. Boleh katakan sebulan tu ada je meninggal masuk baru, kan? Ada yang okey sihat, ada yang kita dapat baikkan, pulihkan hubungan keluarga ambil. Maknanya keluar masuk tu biasa sangat, kan? Dan kadang-kadang kalau tengah-tengah memang ni setiap minggu dia meninggal. Setiap minggu dia meninggal. Jadi macam itu time PKP ni, kita tak benarkan apa ni dah, tak Keluarga benarkan datang. keluarga dan orang luar untuk datang ziarah, sebab diorang punya antibody lagi lemah, kan. Kalau tiba-tiba ada masalah, kan, takut maknanya ramai yang maknanya kira macam Allah yarham nanti, kan, maksudnya. Dah jadi lain pula kan kesannya kan, kita datang nak buat baik kan. Kalau Buat boleh, baik, betul. Janganlah terdedah pula dengan Betul. benda yang membahayakan. Okey Ustaz. Ni ada yang tanya, macam mana Ustaz? Ustaz ada Mahat Tafiz, Ustaz ada rumah anak yatim, Ustaz ada rumah untuk sahabat-sahabat HIV, Ustaz pergi Aqsa, Ustaz pergi diving. Baru-baru ni siap Ustaz tunjuk Ustaz ada lesen kapal terbang. Ya Allah, Ustaz ni apa? Macam mana Ustaz boleh buat semua tu Ustaz? Ustaz ni siapa Ustaz sebenarnya ni? Avengers? Cuba terbang jalan atas air ke apa? Kan? Macam mana Ustaz dapat kekuatan? Saya percaya satu benda. Bila waktu saya kecil belajar dulu, selalu guru saya pesan mengenai keberkatan masa. Jadi maknanya dia ada bagi beberapa amalan, nasihat, dan saya cuba. Sebab tu maknanya pada saya keberkatan masa sangat penting. Kita semua ada masa yang sama, 24 jam, 7 hari seminggu, 365 hari setahun. Tapi macam mana kita boleh buat macam ulama dulu kan, dia boleh buat banyak benda dalam keadaan masa dan umur dia. Saya yakin sangat dia adalah maknanya keberkatan masa. So jadi pada saya, burulah keberkatan masa. Carilah keberkatan masa. Sebab tu antara keberkatan masa, pagi jangan tidur. Sebab Nabi pernah mendoakan, Allahumma barik ummati di bukuriha. Ya Allah, berkati umatku pada waktu pagi dia. So kalau nak tidur pun waktu duha tak apa. Tapi pagi, kadang-kadang kita mengantuk kan. Dan kita mengantuk, kita kena lawan mengantuk dalam setengah jam je. Buatlah apa-apa pun. Lepas setengah jam dah tak mengantuk dah. Jadi maksudnya dalam setengah jam mengantuk. Ada yang tanya, ya ke? Esok boleh buat. Tapi janganlah melawan tu dengan macam ni. Dekat katil je ni kan. Tapi kat atas katil lagi kan? Tapi atas katil. Memang tidak lah. Taklah. Maknanya buatlah, aktifkan diri lah. Aktifkan diri. Nak tidur lepas duha tak apa. Maknanya matahari dah terbit tak apa. Jangan lepas subuh tidur jangan. Sebab keberkatan Nabi doa tu. Sebab Nabi doa bukan kita. Nabi doa, ya Allah berkatilah umatku pada waktu pagi dia. Waktu pagi dia. Dan lain minta lah pada Allah, ya Allah berkatilah masa, ya Allah berkatilah masa. InsyaAllah. InsyaAllah berkat. Sebab itu yang kita minta dengan Allah kan. Nanti Allah bagilah kan kalau kita minta betul-betul kan. Hari ni nak tanya soalan ke? Kalau ada soalan boleh ke Ustaz? Dia orang tanya kat sini. Boleh. Siapa DJ sekarang ni? Ya Allah, sorry lah kalau dah malam dah jadi macam Radio Ikim sangat. Ya, betul. Ada yang kata macam dengar Radio Ikim dah. Sorry lah Tapi dari rumah lah. Hakim Nur, Azmi kata tidur lepas duha, Qailullah. Betul semua cakap Ustaz. Kata berteratak jingga salju ni. Rajin komen satu-satu dia tulis. Dia dengar ke tidak Ustaz cakap ni? Okey Ustaz. Tentang apa tadi? Misi Asam Garam. Macam yang Ramadan ni pun macam kalau saya dengan kawan-kawan Sarjana dengan Ikon Kemanusiaan Islamic Relief Malaysia pun, kita orang ada projek kempen lah dengan Islamic Relief Malaysia. Macam tadi lah, macam Sarjana ke Palestin, lepas tu Irma Hasmi, ada El Faiza, ada Diana Amir, semua ada lokasi-lokasi dia. So macam Ustaz sendiri, kalau dalam PKP kan, kita tak boleh nak pergi, tak boleh nak tengok lokasi, tak tahu keadaan macam mana. Macam mana Ustaz sendiri buat? Okey. Saya untuk Palestin kan, untuk Palestin memang saya jarang sangat kempenkan dalam FB saya. Jarang sangat. Memang jarang. Jadi maksudnya dalam ceramah saya akan sebut sebab
kalau kita kempen kan sebenarnya kan, maknanya Yahudi dia akan mark kita lah, dia akan mark Di tag kita, gitu kan. dia tag kita, maknanya biasanya susah nak sampai lah. Jadi sebab tu kalau tahu kat FB saya, IG saya untuk Palestin memang jarang sangat. Jarang sangat. Tu kan. Jadi mana siapa yang berhubung direct, okey kita cerita. Tapi kita takkan buat dekat ni kan. Kalau sama juga macam saya kebetulan pula macam dengan izin Allah SWT memang jaranglah menyebut pasal derma ke apa semua kan. Siapa yang sama sebab tu, dan saya ada yayasan sendiri. Yayasan. Siapa yang nak pergi ke yayasan. Pergi yayasan, masuk yayasan, Allah tahu insya-Allah kita akan uruskan yang sebaik-baiknya. Biasa macam itulah. Okay. Oh, maknanya tapi ada platform dia lah yang maknanya orang boleh salurkan, orang dah tahu dah kat mana nak salurkan dan terus disumbangkan. Tak ada nak kepo-kepo, kecoh-kecoh sangat lah. Okey. Kejap Ustaz. Tadi ada soalan tadi. Ustaz, apa hukum orang yang kejut sahur kuat-kuat pakai speaker surau? Okey. Sini alhamdulillah tak dengar sangat lah. Alhamdulillah boleh bangun sendirilah. Yang mungkin ada tempat-tempat tu kuat bangun sahur. Okey. Ada saya tak cakap bagus secara total dan saya tak cakap tak bagus secara total. Maksudnya bagus macam sebenarnya saya kat Malaysia kita jarang dengar. Kalau dekat Pakistan, saya pernah duduk Pakistan biasa. Dia akan menjerit-jerit lah. Dia kata, Baijan 10 minit baki hai. Maknanya, Baijan 10 minit lagi ni. Baijan 5 minit baki hai. 5 minit lagi. Kuat-kuat. Dia akan cakap kuat. Malahan bukan saja surau dan masjid, ada orang yang akan naik basikal khidmat untuk bercakapnya. Baijan 10 minit baki hai. Mana 3 minit lagi. Ya Allah, countdown Countdown. Itu di Pakistan. Saya tak nampak benda tu kat Malaysia. Tapi kalau ada buruk baiknya. Kalau maknanya buruk dia mungkin mengganggu sebab kita ni multiracial. Ada mungkin orang-orang yang bukan Islam, maksudnya mungkin rasa terganggu kan. Okey. So jadi saya kata mungkin bagus, mungkin tak bagus secara total. Itu terpulang kepada keadaan dan uruf insya-Allah. Tengok tempat lah kalau tak suka tu. Habis kalau tak suka macam mana Ustaz nak suruh pindah? Tak boleh merentas negeri. PKP. Okay. Pandai-pandai lah Pandai-pandai lah. Kita pun ni lah beli jam loceng lah ya. Jam loceng tu kalau kita ni jenis orang yang susah nak bangun, biar jam loceng tu yang kuat sikit lah. Yang kering kan. Dia bangun lah kan. Ini kadang-kadang jam loceng tau. Yang jenis apa? Tidur. Ustaz, dah 10 tahun tak dengar Ustaz sebut alarm tu. Tidur. Macam mana nak bangun? Okay. Faham. Tapi biasanya orang rumah tu insya-Allah boleh jadi tu alarm yang bagus tu. Ya, rumah ada yang tanya. Alarm yang bagus. Ada yang tanya apa Ustaz macam boleh buat macam-macam benda ni, ejen takaful tanya. Ustaz ada tak amalkan doa khusus ke, amalan khusus ke untuk menguasai banyak perkara? Menguasai dunia dah macam Avengers, betul ni soalan. Okey. Alhamdulillah adalah macam saya dengan izin Allah SWT memang dapat ijazah ayat lau anzalna. Jadi saya akan baca tak lepas main. Lau anzalna hazal Quran ala jabalin tu kan. Itu bagus untuk baca, untuk memberi kekuatan kepada kita tu. Sebab ayat tu adalah bermaksud kalau kami turunkan Quran tu pada gunung pun boleh hancur luluh kan. Itu saya daripada kecil saya rasa dapat amalan tu main baca. Jadi mungkin juga boleh saya kongsikan. Bacalah. Ayat lau anzalna tu. Saya setiap kali selepas solat saya akan baca benda tu. Jadikan zikir lah. InsyaAllah boleh amalkan jadi kuat dan sihat macam Ustaz Amin. Ustaz, ada orang cakap kan tadi sebelum on air kan, sebelum online kan, ada yang kata poster tu kan, kenapa Ustaz nampak kurus dalam poster, lepas tu gambar pian lebih besar supaya Ustaz nampak kecil. Siapa yang design? Yang design bahagian pada designer saya pun bahagian design. Tak adalah saja. Itu bukan soalan tu. Baik, Okay. Lepas tu ada yang tercekik nak makan kalau ada orang jerit-jerit depan rumah kalau sahur macam ni. Irfan Islam pun kata kat India, India pun sama juga. Kat Indonesia pun macam tu juga Ustaz. Kalau sahur dia memang bagi tahu dia kan pukul berapa nak habis. Sahur gitu kan. Alhamdulillah. Dan kita sampai pukul berapa ni Ustaz?
Pukul 11. 11 Sehingga kita ah, 8 8 minit minit. lebih kurang sebelum pukul Ah, 11 dan ah. tadi share tips Ustaz happy je Ustaz soalan Salma MS. Hmm. Menarik Benda tu. satu benda lah mungkin benda-benda happy ni kan. Apa yang Nabi kita ajar, apa yang Tok Guru Sallallahu alaihi kita wasallam. ajar. Dan saya cuba amalkan, dan alhamdulillah dengan izin Allah nampak juga kan apa dia memang selalu maafkan orang kan, sebab kadang hati kita terbuku sebab apa? Kita hidup makin bila kita makin besar, kita hidup dengan lagi banyak karenah orang. Makin kita berada di naik satu tahap, lagi banyak lagi karenah orang. Jadi maknanya karenah orang ni kadang-kadang menjadikan kita terperangkap dengan sakit hati sebagainya kan. Betul. So maksudnya hari-hari maafkan orang. Ya Allah, aku maafkan ya Allah, aku maafkan. Mm-mm. Terutamanya suami isteri ni kan. Maknanya maafkan ya Allah kan. Kahwin 3 tahun macam 30,000 tahun rasanya kan. Cik. Bunyi macam lain macam 30,000 tahun. Ustaz ni alien apa? Kahwin 5 tahun rasa macam 50,000 tahun kan. Lama rasa. je. Selalulah maafkan suami, isteri, anak-anak. Okey. Itu Sebab PKP kan Ustaz kan, ramai yang tengah Ya. bertabah, haji rasa nak meletup macam ni kan. Tapi sabar, maafkan Lagi. Sabar. Jadi itu yang besarnya lah. Saya boleh bagi 1,000 satu, tapi itu paling besar. Amal tu dulu pun dah okey dah. Selalu maafkan. Sebab benda-benda yang menyebabkan kita tak ceria ni adalah bila ada penyakit hati dan juga ada sakit hati. Hati ni kita nak cari puas hati memang takkan pernah puas. Kita kena cari ubat hati. Jangan cari puas hati. Puas hati hati tak akan pernah puas. Cari ubat hati dalam hidup kita ni. Kadang-kadang Ustaz sebut ubat hati tu, Ustaz nyanyilah sikit Ustaz, Tombol Hati. Tak apa lo. Ya, DJ Pian lah. So, kita sama-sama. Masa piye to? Sama-sama. Kita sama-sama, cari lirik. sama-sama. I Google lirik kejap Okey. Ana buat bahasa Jawa. Bahasa Jawa lah. Ustaz terjemahkan boleh? Boleh. Okey. Tombol hati ono 5 perkara ni, kaping pisan maca Quran lah maknane, kaping pindho salat wengi lakonono, kaping telu wong kang soleh kumpulono, kaping 4 kudu wetengi kang luwe, kaping 5 zikir wengi likang suwi, salah sawijine sopo iso nglakoni, mugi-mugi Gusti Allah mempadani. Ya Allah, ini memang bahasa Jawa halus betul ni. Ustaz terjemah bahasa Melayu Ustaz, ramai tak faham ni. Ubat hati tu ada 5 kan. Yang pertama apa dia kata? Pertama ada 5 Baca perkara. Quran Baca Quran dan cuba faham makna dia. Yang keduanya, solat wengi. solat awal waktu. Solatnya maknanya di solat malam. Tepat. Solat malam. Solat malam dirikanlah. Lepas tu Dan yang ketiga, wong soleh kumpulono. berkawan orang soleh. Ya kumpul-kumpul Alhamdulillah. Podo-podo lah Ustaz. Ya Allah, ono Ustaz dia wong soleh wailah. Alhamdulillah. Okey, Lepas yang keempat. Yang keempat kudu weteng ingkang luwe, puasa. Puasa. Sekarang puasa ni lah sunat. tengah puasa. Yang kelima zikir wengi ingkang suwi. Maksudnya banyak zikir lah ya. InsyaAllah. Alhamdulillah. Rancangan ini dibawakan oleh Okey. Kamus Melayu Jawa. DJ Pen asal mana? Asal. Ada Muar Johor. Oh, Muar. Sama lah. Ustaz, Senggarang Betul Pak. Senggarang gitu. Senggarang. Segak. Tak ku Senggerang. Okey. Okey. Ustaz Senggarang kan. So kita sebangsa Johor lah ni kan. Ya. So okey Ustaz, kita pun dah sampai hujung ke macam mana ni? Ustaz yang tuan rumah. Ada lagi 5 minit. Ada 5 minit. Ada 5 minit. Okey. So Ustaz dekat Radio Ikibu, Ustaz dah 10 tahun kita jumpa dalam Pesona Zahra. Dalam banyak-banyak 10 tahun ni Ustaz rasa apa cabaran paling besar Ustaz nak istiqamah
untuk ke udara kat radio Ustaz. Dalam Pesona Dezara, DJ-nya ke Kok Layati tu nakal ke apa ke. Dan dia ada dengar kita tak malam ni? Kalau tak ada, kita nak bercerita. Oh, dia tidur awal Ustaz. Lepas tarawih tidur. Okey. Okey. Sebenarnya saya syukur sebenarnya pada saya lah, maknanya dekat IKIM tu DJ ini bukan bodik tau, ni betul ikhlas tau. Mesti ada serombong. DJ dia sangat bagus. Alhamdulillah, sangat sayang kepada saya, sangat pada saya saya tak tahulah. Pada saya sangat ikhlas, sangat sayang ke Islam, dan maknanya sangat berusaha lah untuk menceriakan, maksudnya membawa pendengar-pendengar tu beralih daripada radio lain ke radio IKIM so saya ucap tahniah dan syabas. Saya ucap tahniah dan syabas dan mudah-mudahan Allah terus maknanya beri kemudahan dan bantuan kepada seluruh warga IKIM dan orang yang maknanya menjayakan program-program IKIM tu. InsyaAllah. Okay. Kami pun gembira Ustaz datang. Ustaz, jom, macam mana kita nak tutup dengan doa ke apa? Sebab takut nanti kan Instagram ni dia tepat sejam kan? Dia potong lagi kan? tepat sejam. Mungkin sebenarnya nak 2 lagi. Mungkin DJ Pian ada nak ni lagi. Apa? Terima kasih banyak Ustaz. Ustaz ni sebenarnya Ustaz asatizah yang datang ni banyak bawa berkat kan? Untuk kita semua insya-Allah. Permintaan. Minta last DJ Pian nasyid satu. Ya Allah. DJ Pian dia asal penasyid kan? Nasyid satu. Okey. Lagu ni untuk Ustaz Amin dan keluarga dan juga semua Nurtizen. Moga sentiasa dalam untuk Nurtizen kasih. Untuk moga dalam nur dan kasih sayang Allah Taala. Seramai Taman Firdausi, limpahan kasih, sayang sejati, seharum semerbak kasturi, mengharumi hidup insani, indahnya, damainya, keluarga yang bahagia, itulah idaman impian setiap insan yang dahagakan belayan serta kasih dan sayang. Okay. We want more. Iso sak jam wae. Okay. So, terima kasih Alhamdulillah Pian yang sudi bersama saya pada malam ini, kepada seluruh sidang followers sekalian. Okey, DJ Pian punya Instagram boleh Sufian Amrin. Sufian Amrin Sufian Amrin Saujana Official lah untuk grupnya lah. Saujana Official. So jadi mana boleh follow DJ Pian. Mudah-mudahan ada banyak bermanfaat di sana, insya-Allah. Amin. Terima kasih banyak Ustaz. Minta maaf salah silap gelak-gelak. Ya Allah, Ustaz lebih banyak gelak malam ni. Okey, mari kita akhiri dengan doa, insya-Allah. Kita akhiri dengan doa. Betul Ustaz. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Ya Allah, ya Tuhan kami, berkatilah kehidupan kami, ya Allah, pemudahkan segala urusan kami, ya Allah, bantulah segala hajat kami, ya Allah, dan hindarkan kami daripada balak dan wabak, ya Allah. Amin. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar. Ya Azizu ya Ghaffar ya Rabbal Alamin. Wa sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Minna wa minkum taqabbal ya karim. Terima kasih Ustaz. Terima kasih. Jumpa. InsyaAllah jumpa. Terima kasih banyak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okey, jadi sedang penonton yang saya rahmati sekalian, kita akhiri dengan tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kita sudah awal asri sebab kita ada 10 minit lagi untuk habis, insyaAllah. Terima kasih bersama-sama saya, sama-sama terima kasih DJ Pian, terima kasih kepada semua Nurtizen sekalian. InsyaAllah jangan lupa esok pagi pukul 8 pukul 8 macam biasa, 8 lebih sikit, insyaAllah kita berkuliah lagi. Mudah-mudahan Allah SWT beri kebaikan kepada kita. Okey, salam sayang daripada saya. Jumpa lagi insyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak.